Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamunya dan siang-lamanya kita memohon syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinan dan inayahnya serta kudratnya dan iradahnya dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini di surau yang pertama kali saya jejak kaki dan minta maaf banyak. Sebab saya dah 3 hari berada di Kuantan, jadi balik tadi pukul 5.30 sampai. Jadi 5.30 tu saya berangkat dengan sahabat-sahabat. Jadi saya ingatkan, memang tak boleh pun saya balik ke Kuantan tu, saya gerak perahu dan terus saya ke sini. Dan perjalanan saya tu jauh. Jadi saya tak boleh dah nak balik sebelum Zuhur, tak boleh sebab program sama besar sebelum Jumaat. Ala kuliah, terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi menunggu. Saya targetnya saya sembahyang maghrib, saya balik. Itu target saya adalah tapi hukumnya okey lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Kita ni datang ke dunia Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Tuhan yang langsung kita terima. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia dengan jin saja yang dikira dan ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk lain tak termasuk. Sebab makhluk lain tidak pernah mereka derhaka kepada Allah walau sesaat seminit. Tidak pernah derhaka dengan Allah. Tetapi manusia, Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dunia pun kena abdi diri pada Allah, lagi-lagi pada alam akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa batari fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagian akhirat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mau nak sembahyang, mau nak buat amal saleh, mau nak baca Quran, mau nak zikir, mau nak wirid, nak pakai segebar sama sahabatku, tasbih sama kepala lutut, nak jambuk sama bagian dengan perut, sila kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Urusan kita dunia mesti kita kena buat, tetapi mesti berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan mesti menjadi garis panduan adalah syariat dan peraturan serta undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila mengabdikan diri kepada Allah, dia kena tengok dalam perhitungan dosa dan pahala. Ada dosanya, ada pahalanya. Ada suruhannya, ada larangannya. Ada syurganya, ada neraka. Ada perintah Allah, ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hanya sekadar kita datang ke dunia Allah Subhanahu wa taala untuk sembahyang, hak sembahyang, hak kerja itu bukan urusan Allah. Itu adalah urusan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya manusianya begitu kehidupannya. Nah, kehidupan manusia hanya akhirat itu adalah hak sembahyang, hak gaji dia, di bos, di Mekah itu akhirat. Suatu kadang-kadang orang pergi Mekah ni tuan-tuan, walaupun dia duduk di negara Malaysia ni menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, di Mekah boleh pergi atas bersama sakit kepala lutut. Nah, dia pergi semayang di Masjidil Haram pukul 3 pagi. Ketuk bilik saya, Ustaz, jom masjid. Dia tak tahu saya pergi tiap-tiap bulan. Tetapi pergi sana dia pegang, dia gatik, dia semayang. Balik ke Malaysia, dia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak siapa dia? Nanti saya sebut je. Ini sebab nama awal terakhir. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita? Adakah hanya untuk kita duduk atas dunia, kerja, makan, minum, kerja, makan, minum, bangun pagi, kerja, makan, minum, begitu? Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, an-nar maswal lahum. Cuba orang kafir, kehidupan mereka hanya makan, minum. Seperti binatang makan, minum. Dan tempat duduk mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab perhitungan kita datang, Allah bagi syariat supaya kita tidak tahu, supaya kita tahu bahawa kita datang ini bukan hanya aku duduk atas dunia, nak kerja atas dunia, hak semayang, asingkan dunia dan akhirat. Tidak. Sebab tu Allah sebut, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal ard fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian aku jadikan satu syariat, satu hukum, satu undang-undang dan peraturan. Kamu kena ikut, Muhammad dan umat kamu semua kena ikut peraturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Kalau atas dunia lagi, atas dunia lagi urusan dunia semata-mata. Hanya Allah memilih beberapa kalangan manusia yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Datuk Nan sebut kami tadi, saya ada program seminar 3 hari. Akhir ditutup di Datuk Nan, Menteri Besar Negeri Pahang. Dia sebut tuan-tuan, manusia ni hidup atas dunia ni kena buat amal ibadah. Bagus, aku saya setujulah. Nah, kita hak politik lain, politik, amal ibadah. Cuma dia sedih sangat orang Melayu berpecah. Mengapa tidak kembali kepada kebaikan pecah? Dalam hati saya jawab berpecah ni sebab tidak ikut Quran dan hadis. Nah, saya minta maaf tuan-tuan, saya tak tahu. Baik kamu tuan-tuan sini wallahualam. Nah, saya kalau tuan-tuan setujulah lepas ni. Kalau tak setuju, Pak, aku balik tak ada masalah. Saya jauh, tombol. Nah, dia sebut manusia Melayu berpecah. Arab Jahiliyah dulu, Arab Quraisy dulu berpecah kerana tidak mahu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpecah, dia senang, dia kembali dia. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila kita berselisih, berbalah, berikhtilaf, maka kembali kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Quran dan hadis. Kita ni tak lari daripada Quran. Nak apa aku semua Quran aku. Tuan-tuan nak semayang, kena ada dalil Quran. Mana dalil Quran semayang? Aqim shalah. Sebelum semayang dengan air semayang mana wajib? Mana wajib tuan-tuan? Semayang dengan air semayang. Mana wajib? Saya pun tak tahu. Wajib air semayang daripada sembahyang.
Tuan-tuan ismayang, tanpa ismayang, kusyuk, belakang tu imam, tuan-tuan ismayang, pejam mata rapat, sedar-sedar tu imam tahiyat akhir. Celak-celak mata lah, tahiyat akhir tu, kusyuknya aku. Kusyuk dia ismayang. Tak ada ismayang, Tuhan tak terima. La yaqballahu salatan bighairi tahuri. Allah tak terima ismayang seseorang tanpa wudu. Dalil Quran, wa idza kuntum ila salati qamu kusala yura'una an-nas, wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ada dalil. Nah, ada dalil tuan-tuan tak boleh makan babi. Ada lahmul khinzir. Tak pun apa ni Tuhan sebut tidak boleh makan daging babi. Tidak boleh. Daging babi itu haram. Tak boleh makan riba. La ta'kulur riba. Nah, tak boleh judi, tak boleh minum arak. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ada dalil. Ada dalil kahwin dua. Ada. Fakihum ma qawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Cuma TV takut bini. Ada istilah so sebut kita bukan takut bini. Dia kata bini tak takut kita. Salah. Kita bukan takut bini, tapi bini menakut-nakutkan kita. Itu yang paling sedap sekali. Kenapa? Abang kahwin, saya kerak, dia kata. Sudah tidur pun tak lepak. Kenapa? Mana dulu tu yang kerak, yang Kelantan dulu kerak, Cik Wedon dia suami dia. Sentul dia telah, suami dia ajak kahwin. Macam mana dia seorang perempuan ajak kahwin, ini suami ajak kahwin. Isteri tak nak, dia naik rumah dia kelah. Nasib baik dia kelah, kalau dia belum empat tak mampus. Maknanya tuan-tuan ada dalil dia. Minta maaf itu. Ada dalil dan hujah. Nah, waktu kita sebut tadi, mengapa kita datang ke dunia Allah kena mengikut syariat Allah? Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha. Tapi ikut syariat Allah. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dalil-dalil hujah mari sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita? Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah sebut. Allah tidak memerintah kita supaya buat gitu je amal ibadat dengan Allah. Tapi Allah nak kita mukhlishina lahu-d-din, ikhlas dengan Allah. Sebab tuan-tuan, orang lain semua boleh beribadat. Lagi-lagi sekarang ni orang Melayu, di antara orang Melayu ramai yang boleh sembahyang, yang mampu pergi haji, yang mampu sedekah, yang mampu berzakat, yang mampu keluar cek tulis, semua boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi yang tak mampu mereka mengikut syariat dan undang-undang serta peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Bukan berzina, Allah kata hampiri. Jangan duduk menyik mata, bergedik mata dengan orang Tina tak ada bergedik mata dengan orang lelaki. Jaga peraturan, jaga syariat dan sebagainya. Nah, jangan orang Kelantan sebut saya asal Kelantan. Jangan renyah. Nah, syariat Allah. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia ini ada 8 golongan yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ikut ni semua ada 8 golongan. Siapa yang Allah sebut? At-taibun, Al-abidun, Al-hamidun, As-sa'ihun, As-sa'ihun, Ar-raki'un, As-sajidun, Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Tuan-tuan, kalau saya nak sebut gurau lah dengan tuan-tuan, siapa di kalangan tuan-tuan yang ahli syurga? Cara jawab saya. Tuan-tuan, saya tak tahu. Saya tak tahu tuan-tuan sembahyang ke tak. Saya tak tahu tuan-tuan tahajud ke tak. Saya tak tahu tuan-tuan baca Quran ke tak. Saya tak tahu tuan-tuan puasa ke tak. Tuan-tuan baca Quran ke tak. Tapi saya sebut siapa di kalangan yang ramai-ramai yang ahli syurga? Saya.
Oh, hebatnya. Nah, hebat. Sebab kita ni. Nah, Allah nak apa kita? At-taibun. Di kalangan pertama ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Nabi Muhammad sebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi beri jaminan umat dia semua masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak dinafikan semua umat dia, manusia dan jin, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita mana sebut, tak kira orang anak, tak kira orang apa. DAP kafir, MCA kafir, orang anak apa masuk syurga. Dengar dulu. Nah, asal umat Nabi Muhammad semua masuk syurga. Aku rasa je tak lari oleh tidak lah. Masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Tak ada orang kafir tadi. Sebab tu kita boleh cakap pada orang bahawa umat Nabi Muhammad semua masuk syurga. Orang akan tanya, habis itu masuk neraka apa? Dah jahat? Macam? Jahat? Nah, sebab jahat. Sebab melawan syariat Allah. Mudah nak hukum bodoh takut. Lebih takut daripada orang kafir lagi takut. Masuk neraka. Masuk neraka. Sedangkan semua umat Nabi Muhammad masuk surga belakang. Illa man aba, kecuali orang tak nak. Aba-aba ni dua golongan dia, tuan-tuan. Orang kafir dengan orang iblis. Pengasas aba ni iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintah semua mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud semua. Nah, semua sujud illa iblis. Sebab tadi semua umat Nabi Muhammad masuk syurga neraka. Nah, yang masuk neraka siapa? Jahat, kena, dosa. Nah, tak taubat dengan Tuhan, action dengan Tuhan, buat dosa dan maksiat, sombong dengan Allah. Dosa maksiat, bangga pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka. Illa man aba. Qala wa ya Rasulullah. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tak nak masuk syurga ni? Eliket pun nak masuk syurga. Andai ku pergi dulu sebelum ku tunggu ku di pintu syurga. Dia nyanyi lah. Saya minat eliket ni. Kalau saya tahu nak jadi ustaz, aku dulu tak minat tu. Aku minat baca Quran. Tapi ni lama dulu kan. Saya mau berapa belah tahun dah. Apalah? Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qala wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi. Orang yang taat kepada perintah aku, ikut sunnah aku. Kita tak usah bincang bab sunnah, tuan. 1001 sunnah kita boleh bincang bab sunnah. Nah, dalam banyak-banyak sunnah, satu tidak sunnah. Hak tuan-tuan buat insya-Allah bukan sunnah Nabi. Hak lain dia boleh berlaku. Ada seorang jumpa, Ustaz, alhamdulillah saya dah laksana satu sunnah. Apa ya? Nikah seorang lagi dah. Oh, alhamdulillah. Tapi rokok duk mulut tu rokok. Nikah lain, rokok lain, pula dah. Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepada aku dakhala jannah, kata Nabi. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Deraka kepada aku, itulah orang yang taat. Tujuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa golongan saya sebut ahli syurga tadi? 8. Tuan-tuan cek balik, tuan-tuan masuk syurga ke berapa? Nah, masuk syurga. Yang pertama, at-ta'ibu, orang yang bertaubat kepada Allah. Taubat ni wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi.
Kalau kamu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfir, istighfar. Istighfar satu perkataan, satu perbuatan. Istighfar perkataan astagfirullahaladzim. Istighfar perbuatan, perjalanan sesuatu perbuatan yang boleh menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan di ziarah orang sakit, hapus dosa bagi pahala. Nah, tuan-tuan biata orang mati, hapus dosa bagi pahala. Tuan-tuan sedekah, hapus dosa bagi pahala. Orang mukmin di perjalanan hidup dalam kehidupan dia dua perkara tu. Hapus dosa dapat pahala, hapus dosa dapat pahala. Macam tuan-tuan duduk di rumah, main dengan anak-anak, suka ria dengan mereka, Tuhan bagi pahala, Tuhan bagi ihsan, hapus dosa dapat pahala. Tuan-tuan dengan isteri, bergurau dengan dia, suka dengan dia, hapus dosa, Tuhan bagi pahala. Tuan-tuan cium dahi dia, gugur dosa, gugur dosa. Tuan-tuan cium, gugur dosa. Itu kalau seorang, kalau empat, tak ada dosa. Nah, itu cakap. Tapi takut juga. Jauh-jauh begini bolehlah cakap. Dekat-dekat kena gerak jangan main. Dia kata kalau abang tidur nanti siap aku gerak, tak tidur tu kukering kita. Nah, baru nak renung tidur. Itulah berani dia ni. Tak apalah, bagi ke dia kelebihan dia gitu nak macam mana. Maknanya tuan-tuan, itu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertaubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tak boleh. Pertama, orang yang masuk surga istighfar. Nabi tak dosa tuan-tuan 170 hingga 100. Kita penuh lagat, penuh dengan dosa. Dosa mata tengok amoy, bukan setakat amoy, asuh pun dia tengok. Bukan setakat asuh, aci lalu pun tak lepas. Nah, pada ahli syurga tak? Nah, ahli syurga dia tidak menggunakan benda-benda yang begitu. Tapi tak apa, Allah tidak biarkan kita dalam keadaan berdosa kerana Allah nak masukkan kita ke dalam syurga. Sebab Allah buat kita adalah untuk mengabdikan diri kepada dia, maka Allah ampun dosa kita 70 kali hingga 100 kali. Sehari semalam bukan sekaligus. Yang tuan-tuan jadi malah tu sebab buat sekaligus. Coba buat 10 dulu, tengah hari 10, petang 10, sebelum maghrib 10, selesai. Nah, 100. Enggak, Allah tidak nak kita buat 100. Allah nak kita buat istighfar itu. Nah, Allah tak nak buat cuma sunnah Nabi 100. Buatlah sunnah Nabi. Kita astagfirullahaladzim. Okey dah. Tapi jangan sekali. Sekali 24 jam. Sekali astagfirullahaladzim. Okey, cukup terus sekali. Tak boleh. Nah, sebab sifat orang munafik ada 3 Allah sebut dalam Quran. Ambil Quran. Saya tak baca hadis ni. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalilan. Apabila sebut nama Allah, dipanggil dengan nama Allah, dia bangun dalam keadaan malas. Yang kedua, bila dia sembahyang, dia yura'una an-nas, nak menunjuk. Wa la yazkuruna Allah illa qalilan. Dia tidak menyebut nama Allah kecuali terlalu sedikit. Astagfirullahaladzim. Itu. Tapi WhatsApp dengan call, dengan cakap, borak, dengan kopi, dah munafik. Innal munafiqina fi tarkil asfali minan. Tahu Rasulullah Nabi pagi Jumaat kena baca Quran. Baca Quran surah pada pagi Jumaat. Yasin. Al-Kahfi. Lupa. Sebab itu kalau anggur juga tak berat balik dah. Tak baca.
Pagi Jumat surah Kahfi tak baca, tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak baca, wala yazkuruna Allah illa qalila. Sebut nama Tuhan tak sedikit. Batu dalam Hafiz Quran dia meletakkan 1 sampai 20. Kalau membaca hari-hari 1-20 orang lalai. Apa tak lagi kalau tak baca langsung? Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang Allah bagi ruang kepada orang yang malas. Ada satu surah ya tuan-tuan kena baca. Kalau malas sangat, baca lah satu surah. Surah apa? Surah Al-Kawthar. 3 ayat je, tapi Allah tak 3 ayat, Allah 1 surah. Malas sangat, doa lalu malas, baca Al-Kawthar 1 surah. Doa cukup. Nah, doa cukup. Aku mau baca Quran, Allah nak ampun dosa. Allah nak ampun dosa. Untuk baca cukup. Okey, yang pertama. Mana yang pertama itu at-ta'ibud. Mari dulu sikit dah insya-Allah ni. Sikit dia biasa saya ngajar Pak Rai buku 9 buat biru. Dan ini kita pukul 12. Jauh kemarinya. Tapi tuan-tuan duduklah, saya nak balik pukul 12 nanti. Kalau ada mana jam dah, lewat kereta. Dah selesai. Tak apa. Yang pertama, selesai at-ta'ibud. Istighfar tuan-tuan. Di antara istighfar itu, kalau orang yang berdosa, Allah ampun dosa. Bagi orang yang tidak berdosa, Allah angkat darjat. Nah, kita hari-hari istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan istighfar tahu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, kuat dia istighfar. Riya, yura'unan nas. Mulalah mari menunjuk-nunjuk depan manusia. Nah, amalan yang menunjuk, amalan yang paling ditakuti oleh Nabi ialah riya. Oh, riya ni tuan-tuan. Tuan-tuan pakarlah segebar atas kepala, segebar bau, segebar pinggang. Tak cukup pinggang, tuan-tuan pakar lagi segebar. Joboh belegek tuan-tuan. Tak sebeh tak cukup, siapa lalu tangan kiri pakar tak lagi. Allah tak terima. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah selidik amalan kita satu persatu, Allah gamah menjadi debu yang berterbangan. Faj'alnahu haba'an manthura, lebih teruk daripada ayat taman apa ni? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah Allah kira dan Allah balas. Hak baik dan hak jahat sebesar zarah pun Allah kira. Kita dah kira sebesar zarah kalau Allah balas, tak apa juga masuk syurga. Tapi faj'alnahu haba'an manthura, tak ada langsung dalam neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Nah, kita dok berasa kita bawa amalan bukan main. Nah, aku pergi umrah dah, aku pergi haji dah. Tulis di buat Datuk Seri Diraja Haji. Contoh tadilah. Nah, haji. Tapi faj'alnahu haba'an manthur, kerana ayat ini yang menyebut dan terakhir nanti. Kita duk rasa tak apa bagus dia haji 3 kali dah, orang Melayu biasa. Nak pergi haji sekali haji ni tuan-tuan, orang Arab cukup mulia. Kalau kita pergi haji sebab tu dia orang pergi umrah dia panggil haji juga. Masa saya belum pergi haji dulu, kadang-kadang pergi umrah semua. Apa yang haji bahasa malu. Ya Allah, malu pun aku, orang panggil haji, aku dah haji lagi. Tak mudah-mudahan lah jadi tu haji. Akhirnya jadi tu haji. Tapi jangan tuan-tuan panggil haji, aku muda lagi. 22 kali 2 plus 4. Muda lagi. Omongnya. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara martabat manusia ialah taubat. Orang dosa sebanyak mana pun, taubat Allah. Cerita anjing kan, dalam hadis Bukhari sebut seorang pelacur jumpa dengan anjing. Dia tengok anjing lapar. Tapi bukan sebab tu yang nak ambil gambar peluk dengan anjing dan sebagainya. Ini dengan hadis penganjir tu kan ambil gambar, pukul, boleh peluk, boleh pegang, boleh belai. Tuan-tuan, anjing ni
kita pakai jumhur kita lah, mazhab kita Syafi'i, anjing kita sentuh memang kita kena sama. Tapi kalau kita belai anjing tak boleh, haram. Dia mana ada mana ambil gambar pun. Nah, haram. Supaya tuan tersentuh dengan amoy tak apa, tapi belai amoy. Ha. Bukan saya suruh belai, tapi kalau pergi belai, nah, kan haram. Supaya dengan anjing, cuma beza dia nya. Belai anjing perlu taubat dan sama. Sebab kamu langgar hukum Allah. Amoy juga budak nak sama kena taubat dengan dia. Begitu. Nah, sebab tu Allah Subhanahu wa taala letak darjat bertaubat itu sangat tinggi yang pertama. Nah, anjing. Dari pelacur ni, dia tengok anjing dah tu. Tu kaya jilat tanah, dia mari kesian. Dia ambil air, dia bagi ke anjing minum. Anjing minum, dan anjing tu bukan jenis terima kasih kau lah. Muka senyum pun kita tak kenal. Nah, berlalu. Bila berlalu dia puas hati tengok anjing sudah minum air. Dia pergi sekejap mati. Tak apalah, pukul. Akhirnya dapat berita Allah ampun dosa dia. Adakah kalau dia bagi anjing itu air, dia ampun dosa dia? Allah? Tak. Nak cerita sifat ihsan dalam hadis. Kalau kita mengaji ihsan dalam hadis, tuan-tuan, bukan kerana kita bagi minum air kepada anjing, orang tu bagi dah, tapi sebab kesian belas kita dengan main perasaan kesian belas itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Hanya dengan ihsan mari kesian, supaya tuan-tuan kita tengok anak kesian ya anak aku, Allah ampun dosa kita. Nah, kita kesian ke isteri, Allah kesian isteri aku, gugur dosa. Kesian isteri aku tak tahu pahala besar kalau dia bagi aku kahwin, kesian dia. Nah, yang ni kita saya tak boleh cakap lebih-lebih sebab ada bau bodyguard nanti dia sampai bodyguard lain. Nah, tapi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Allah bagi ihsan kepada datuk melebihi anak. Dia bila ada cucu, dia sayang ke cucu lebih daripada anak. Ya, sebab ihsan. Sanggup dengan cucu itu ada saya kawan seorang lagi. Dia kerana cucu dia sanggup tinggal satu negeri daerah, dia pergi duduk daerah lain. Sebab cucu. Nak jaga cucu. Jaga cucu. Anak duduk mana? Anak kan masuk kecil dulu. Tapi bila mari cucu kita malu anak dia pula malu. Ihsan. Sebab tu seorang datuk masuk syurga bukan sebab lain, sebab cucu. Rasulullah kalau dengan cucu, ya Allah, dia boleh kejar asal dah usir, kejar, dia pegang jumpa dia, masuk. Oh, sahabat-sahabat tengok, sehingga nampak dia ni, mananya nampak sahabat nampak, bukan Nabi lah kiranya begitulah, sebab dia bermain dengan cucu. Nah, bermain dengan cucu, itu yang pertama. Tapi nanti tuan. Yang kedua, at-taibun al-abidun, orang yang abid dengan Allah, beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli abid ataupun sesiapa kalau taraf ulama sufi tak apa, taraf kita, taraf yang beribadat dengan Allah, sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Hak dunia, hak akhirat, hak duniawi, hak akhirat tu Allah suruh. Ingat dunia pun Allah suruh. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah suruh hidup. Nah, selesai sembahyang, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki Allah. Nah, faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah. Allah suruh kita cari rezeki. Cari tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi paling kaya dalam dunia, nak banyak duit, nak besar rumah, nak apa, sila, tak ada masalah. Tapi syarat antum a'lamu bi umuri dunia, engkau mengetahui urusan dunia kamu yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, abid nah. Tasmai kerana Allah, kita mengaji kerana Allah, kita mengajar kerana Allah. Mengajar ni bahaya juga.
Duk ngajar kat orang ikhlas dia tak ikhlas ustaz. Nah, duk ngajar kat orang ikhlas lah. Tiba-tiba ustaz sendiri tak ikhlas. Orang tak bagi siapa. Mau. Macam saya ni orang tak bagi. Apa ni orang bagi kita ambil, tak bagi kita minta. Dia begitu. Ikhlas dah tu orang katakan. Saya mengajar apa nama lain tamu, apa saya tengok wajah tu lain tu kan. Tempat lain sebut lagu tu, lain macam je. Tapi saya mengajar lawan tempat. Balik Mesir pun 20 tahun dah tuan-tuan. Duduk mengajar, belum di Mesir dulu pun saya mengajar. Ada balik Mesir pun saya mengajar. Alhamdulillah orang dah kenal. Kalau Gombo, Syalam, kenal lah. Orang tahu lah, tahu tu surah lah. Pak saya tak kenal. Boleh lah, faham saya di ceramah Johor, Melaka, ada Syalam. Tak masalah lah. Nah, tapi nak pesan tuan-tuan, ikhlas tu benda yang sangat besar. Nah, ambil dengan Allah. Kita buat amal ibadah bukan kerana nak suruh orang sebut nama. Saya mengajar bukan nak suruh orang sebut nama ustaz. Tak. Nah, saya mengajar tanggungjawab. Kalau tidak tadi tuan-tuan, kalau saya tak jawab siapa yang saya tanya tadi, saya tak tahu dah siapa sebelum SMS tu yang mesti siapa dia? Saya tak kenal. Azhar apa nama? The message saya. Saya kalau boleh malah saya kata Allah, saya letih ni duduk Kuantan. Saya ada seminar 3 hari 2 malam di sana. Nak kejar pula sahabat beritahu ustaz, kena cepat macam mana? Saya daripada lepas saya tak sembahyang Jumaat tadi. Pukul 12.50 tu saya naik demo naik atas Jumaat tu dah nak balik Rabu, lepas tu nak balik ke Kuala. Saya Allah mikir nak ingat je. Minta mudah-mudahan Allah terima amal saya. Allah terima amal. Kalau nak fikir pasal duit orang bagi tak padan dengan keletihan. Saya balik cium anak, mok kata nanti dulu, bertenang. Anak dulu malam. Tak, mok bahagian mok sabar. Saya salam cium tangan dia. Ada cium tangan dia. Aku tak ada nak cium pipimu, tapi aku cium anak-anak tu. Dia dapat dosa. Mengajuk dulu. Ayo pasal betul. Itu seorang baru tuan-tuan kalau 4 mengajuk tidak dosa aku. Nah, ayo juga orang berdebat itu atau seorang cukup lah. Tiru saya. Kalau tuan-tuan nikah 2 dulu pada saya dia panggil durhaka belaka bendul. Memang. Tak apa kada. Saya dah. Saya hanya cakap je. Saya hanya cakap, buat tak berani. Jadi balik pada cerita kita. Ibadat yang kedua ahli syurga. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi, dalam kita hadis 40, tuan-tuan ngaji hadis 40. Hadis yang pertama Imam Nawawi, wa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, tiap-tiap amalan ini disertai dengan niat, dan Allah memberi pahala mengikut qadar niat kita dengan Allah. Jadi al-abid, ibadat kita dengan Allah lillahi ta'ala. Bukan kita nak surga kan? Perintah Allah. Tuan-tuan, ahli surga ni hanya buat yang ni pun tak apa dah. Nah, ada hadis Nabi sebut, iza ra'ai apa ni? Ara'aita iza sallaitul maktubat. Ada seorang lelaki, Nu'man bin Qawqi. Dia ditanya Nabi, ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai' adkhulul jannah? Faqala na'am. Ditanya, ya Rasulullah, apa pandangan kamu? Aku sembahyang 5 waktu sehari semalam. Aku sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan aku tidak tambah-tambah lagi. Sunat ke apa, tak serupa kita. Kita ba'diyah, qabliyah. Sahabat Nabi dia tanya, aku sembahyang 5 waktu sehari semalam, 5 waktu, dan aku tidak tambah. Maksudnya lagi depan. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Aku berpuasa dalam Ramadan. Aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Aku haramkan apa yang diharam oleh Allah. Dan aku tidak menambah walaupun sesuatu. Maksudnya semaya sunat kuda, puasa sunat kuda, dia hanya dia wajib. Adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Nabi kata, qala na'am, mau masuk syurga.
Apa yang tuan-tuan buat sunat tu pada apa? Sunnah Nabi. Setakat tu boleh jawab. Nah, sebenarnya kita buat yang sunat itu adalah untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajatin man nasya'. Allah angkat kita darjat dalam syurga Allah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu amalan yang Tuhan suka di antara sembahyang, nanti kita sebut kat sembahyang. Nah, Allah suka balas sunat. Sehingga tuan-tuan amalan sunat ini Allah suka lebih daripada fardu. Daripada fardu. Fardu kewajiban kita dah. Dia ni buat sunat tu, ya Allah, puasa lagi. Aku suka kan puasa. Puasa Allah, hamba-Ku berpuasa. Nah, hamba-Ku baca Quran. Hamba-Ku selawat ke Nabi. Dia dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dia buat selawat. Oh, Allah bagi pahala. Sedangkan kalau kita sembahyang 5 waktu, lepas pada tu kita balik tidur, tak masalah, kita masuk syurga. Nah, mari mula puasa, kita puasa sungguh-sungguh. Puasa Ramadan kita puasa sungguh, tak terlibat dengan benda lain. Masuk syurga lah tu. Tapi mengapa kita ada puasa nak? Kita buat sunnah Nabi. Untuk apa? Untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bahawa kita belajar ilmu, Allah suruh dalam Quran. Nah, Allah suruh kita belajar dalam Al-Quran. Nabi suruh, Nabi kata talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu wajib, kita ambil wajib. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu. Tidak semua begitu kan tuan-tuan. Tapi biar ada satu puak yang belajar agama Allah SWT. Allah suruh kita belajar. Nah, Allah suruh. Kita sekarang berada dalam perintah Allah. Habis. Nah, okay. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Hamidun. Nah, Al-Hamidu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran, tuan-tuan, Alhamdulillah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i meletakkan bismillah itu ayat yang pertama. Mazhab Syafi'inya, mazhab lain tak. Batu dua togen makor tak ada bismillah, batu dua bising pasal bismillah. Soh atau tak soh bismillah. Mazhab Syafi'i dia baca bismillah secara jah di dalam Fatihah. Bismillah pada surah-surah yang lain tidak dikira sebagai ayat Al-Quran. Tetapi jumhur ulama Qur'an meletakkan bismillah tidak pada ayat Quran. Ayat yang pertama adalah Alhamdulillah. Sebab itu perbahasannya bila dia letak Alhamdulillah, dia ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Tapi mazhab kita Syafi'i meletakkan bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Maka siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Bermakna berlaku khilaf di situ. Bermakna boleh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim atas dasar apa? Ke atas dasar ayat kalau ikut pada mazhab, tapi atas dasar nafas. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai 6 harakat. Kadang-kadang orang dibaca boleh lah tak payah berhenti siratal ladzina an'amta alaihim ni, tapi waladdallin tak cukup 6 harakat. Mengikut ulama Qur'an mak lazim kalimi musaqqal. Musaqqal wah mesti wajib. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Semaya dia tak sah kalau dia teriman. Nah, waladdall tu lazim musaqqal. Dhalli bukan dol. Salah tu kok. Tidak lazim kalimi musaqqal. Ini ngajar tajwid pula. Biasa kalau tempat lain 2 subjek 2 bayaran. Okey, dia anak tuition 2 subjek 2 bayaran. Tak apa. Sebab tu bidang saya. Saya ngaji di Mesir itu bidang saya lah. Apalah saya sentuh kadang-kadang sebab kadang-kadang benda lagu ni orang tak ambil perhatian. Kadang-kadang ulang fikir, tak apa, tak cukup harakat tu tak apa, sah dah semaya. Tak sah, mengikut ulama Qur'an. Tak, dia ada ulama masing-masing, ulama fiqh, ada ulama tasawuf, ada ulama akidah, ada ulama Qur'an. Nah,
Ulama Quran itu masuk dengan ilmu tajwid, ilmu qiraat atau dengan sabbihisma rabbikal a'la. 1. 10 lepas. Sabbihisma rabbikal a'la. 5 lepas. Sabbihisma rabbikal a'la. 2 lepas. Sabbihisma rabbikal a'la. Habis 25 qiraat baca. Nah, 25 qiraat selesai. Ada sabbihisma rabbikal a'la. 2 lepas. Itu imam sah dalam 25 qiraat. Jangan mesti kan kena mengikut ulama Quran. Nah, tak boleh ulama fiqh situ. Gitu dah. Tu kita cerita semula. Kalau tak kena gam, aku mari. Sebab tak siapa makam dia. Maknanya tuan-tuan yang kedua tadi, maknanya at-taibun al-abidun, al-hamidun. Allah menyebut alhamdulillah. Sebab tu Allah ajar kita, kalau mau nak memuji, puji Allah. Ulama letak, jangan kamu puji orang yang dikeji oleh Allah, dan jangan kamu keji orang yang dipuji oleh Allah. Boleh tak? Siapa orang yang dipuji oleh Allah? Orang yang dipuji oleh Allah 4 golongan. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mana dalil? Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan 4 golongan ini elok sangat kau nak jadi rafiq, teman yang rapat, teman yang akrab. Macam Nabi akhir kalimat dia. Kita akhir kalimat la ilaha illallah. Nabi akhir kalimat dia barrafiqul a'la. Bahkan Tuhan yang sangat tinggi, sangat mulia, barrafiqul a'la, barrafiq. Baru ni dia bising sekejap. Ustaz Nazmi Karim sebut bukan ummati salah. Saya dengar dari radio tadi siapa, Ustaz Ebed Liu sebut ummati salah. Tak ada dalil dan hujah. Barrafiqul a'la ada dalil dan hujah. Nah, kalimat Nabi akhir barrafiqul a'la, terakhir kalimat dia. Bukan as-salah, bukan ummati, bukan as-salah, bukan barrafiqul a'la. Supaya akhir kalimat kita la ilaha illallah. Sebab tu wa hasuna ulaika rafiqa. Mun ambil teman, akrab, kawan, saing, partner, ambil yang bersifat menyayangi Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah. Nak saing dengan orang yang tidak membenarkan agama Allah, tak boleh. Dia munafik, dia fasik. Apatah lagi kalau dia kafir dengan Allah. Kita tak ambil kawan, mesti orang yang begini, orang yang membenarkan agama Allah. Dengar Quran, percaya tu. Hadis Nabi ikut. Ini sebut hudud lawas lalu. Apa balik? Nah, saya khabar kemarin. Awak bekas profesor pensyarah Universiti Melaya, Doktor apa nama, biarlah tak sebut nama dia. Dia baca tak yakin dengan hudud Allah Subhanahu wa taala. Apa kebarang menjadi orang? Bunyi profesor, bukan profesor Mabia lagi tuan-tuan, profesor penuh. Apa nama dia tu? MR, atau dia. Dia tidak yakin dengan hudud. Sebab tidak ada kebijaksanaan. Allah bagi otak dan akal, suruh ikut Allah. Buat dulu baru jadi. Orang kafir kena semaya. Bila la ilaha illallah kena semaya, dia reti kata. Nak suruh dia reti baca, anak suruh dia apa, tak semaya lah awak Cina tu. Ikut dulu. Saya duduk seminggu di Brunei tu. Orang Brunei tak reti apa satu. Tapi bila hudud terlaksana di Brunei, orang Brunei pakai ikut. Berpekat kerajaan dia. Perempuan tak boleh pakai tudung sekecil. Pakai tudung macam apa tu? Tudung pareda. Apa tak kira? Tak boleh pakai. Kena pakai labu. Labu ni tidak labu supo sazak tu dah. Labu melebihi bau, melebihi bau susu. Sebab aurat ada sini. Nah, ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jalabib ni perempuan yang melebihi susu,
dan melebihi bau sikit. Bau tutup aurat sempurna, aurat pada orang. Bruna tak erti tu, tak erti orang Bruna. Kalau nak kira ngaji ni tuan-tuan, kalau gini ni kuliah besar ni, sebab kamu sekarang. Dia orang mengaji tak pernah silap tangkap dulu. Saya nanti dah janji confirm dah hari Jumaat saya nak bagi kuliah. Dan garanti tuan-tuan, tak boleh, Ustaz Zahri tak boleh. Sebab apa? Sebab tak seru, sebab tak ada dalam TV.